محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم amma ba'. Yang dikasihi pengurusi majlis, yang berusaha pengurusi Masjid An-Najwan An-Najihin, barisan jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tok-tok imam, tok-tok guru, para alim ulama yang dihormati, Tok Sidan, jawatan kuasa, orang-orang besar kawasan ini, datuk-datuk, datin-datin, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita rapatkan setinggi syukur pada Allah kerana dengan izinnya kita dapat berhimpun pada malam ni menunaikan solat maghrib berjemaah di masjid, mengambil sejuzuk masa untuk mendengar kuliah agama yang kita harap ia jalan menuju ke syurga Allah. Sebagaimana sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan mencari secangkir ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke syurga Allah. Jadi pada malam ni kita harap mudah-mudahan Allah pahlakan kita dalam mizan hasanat kita pada hari yang dinyatakan Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak mungkin memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, hanya yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat bersama-sama dalam Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sudah lama, tetapi untuk mengingati dan mengasihi Rasulullah yang menjadi sejuzuk daripada iman yang mesti sentiasa kita pedumankan dengan dia. Dengan cara ini sudah tentu hati kita, jiwa kita akan merasa bahagia dan baik kerana kita dapat petunjuk daripada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam ni saya nak bincang beberapa sifat Nabi yang mungkin kita dapat lihat inilah seorang yang dianggap sebagai insan agung, insan pilihan Tuhan, yang Nabi sebut Allah pilihnya daripada kalangan Bani Hashim. Di kalangan manusia semua dan anak Adam, Allah pilih Bani Kinanah. Di kalangan Bani Kinanah ini, Allah pilih Bani Quraisy. Di kalangan Bani Quraisy, Allah pilih Bani Hashim. Di kalangan Bani Hashim, maka Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di sini tuan-tuan, 3 kali pilihan. Di kalangan pilihan-pilihan yang paling agung, maka Allah pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis riwayat Muslim. Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisy Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Bila Allah pilih dan tapis seperti itu,
dalil maknanya Nabi ni orangnya luar biasa. Jadi saya nak ambil macam mana Nabi tarbiyah, Nabi didik sahabat dan ummah. Apa benda yang kita boleh tengok dalam kehidupan Nabi untuk kita fahami dengan sebaik-baiknya. Saya akan ringkaskan, masa yang tak ada sangat kita ringkaskan. Mudah-mudahan kita dapat banyak manfaat. Pertama, Nabi menyebut dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau kamu nak kenal manusia yang paling baik di kalangan kita ni, manusia itu di mana dia banyak memberi manfaat kepada orang ramai. Sama ada dengan buah fikirannya, sama ada tenaganya, sama ada pangkatnya, sama ada hartanya, sama ada kebijaksanaannya, sama ada syafaatnya, sama ada profesionalnya, sama ada kehidupannya, sama ada akhlaknya. Orang lain dapat manfaat banyak, maka itu adalah orang yang paling baik di kalangan manusia. Nabi ajar macam tu. Dan Allah jadikan setiap zaman, bukan seorang, bukan dua orang, bukan tiga orang, banyak yang memberi manfaat kepada manusia. Cuma ada skala kecil, ada skala besar, ada skala amat besar, tapi beri manfaat. Kita duduk di masjid ni, di kampung kita ni, apa yang kita boleh sumbang untuk beri manfaat kepada orang kampung di sini? Boleh jadi satu hari kita pergi, kita tengok bil elektrik, kita ambil, kita bayar. Walaupun sekali seumur hidup. Boleh jadi itulah cara untuk nak terang. Boleh jadi yang kedua, kita tengok ada air, bil air, kita ambil, kita bayar. Mungkin RM100, RM200. Berapa ramai orang sah semayang dengan sebab dia ambil air semayang yang dia sendiri tukang bayar. Mungkin kalau kita kata nak buat tiap-tiap waktu, tiap-tiap, tak tahan kita, berat. Buat macam tu. Kadang-kadang Nabi tengok ada seorang sahabat perempuan, Nabi sayang sahabat tu. Orang tak berapa hebat, orang yang kerjanya dalam bahasa kita kak sebagai tok siok masjid, masjid Nabi. Perempuan tua berumur, nyapu, dia bersih apa-apa, tok siok. Taqumul masajid, taqum tu taqyim tu maknanya bersih lah. Tukang jaga masjid Nabi ni perempuan. Ramailah, salah seorangnya dia bersih, cara tua dia. Satu hari Nabi semayang, sudah semayang, Nabi pasal paling perasan. Nabi tanya, mana makcik yang tua tu? Sahabat pun tunduk bagi tahu, ya Rasulullah, makcik tu mati dah. Nabi kata bila? Semalam. Zaman Nabi tuan-tuan, kalau mati selepas maghrib, selepas isyak tu semayang dah, patah tak kubur. Dia tak perlulah telefon ke orang Mekah, orang Taif suruh mari, tak tahu. Dia buat sendiri. Lepas mu nak mari, mari. Lepas pada tu, oh dia segera. Dia tidak tunggu mayat lama. Terus Nabi kata, halla akhbartumuni, kenapa kamu tak bagi tahu kat aku? Syekh, orang ni tok siok je. Jadi nak kejut Nabi malam-malam tu rasa tak tergamuk. Dialah manusia. Kalau Abu Bakar ke Umar ke lain lah. Terus Nabi kata,
Dulluni qabraha, tunjuk aku kuburnya. Lalu mereka pun pakat pergilah dekat kubur. Di mana? Di Baqi'. Baqi' dengan masjid Nabi tu dalam 100 meter je lah, tak jauh mana. Pergi, Nabi tengok kubur dia, Nabi sembahyang. Sudah Nabi sembahyang, Nabi diam lama. Lalu sahabat tengok perbuatan Nabi. Dalam satu riwayat Nabi menyatakan, inna salati la munawwiratun ala qabriha. Sesungguhnya salatku ini akan mencahayakan kuburnya. Sesungguhnya salat aku ini akan mencahayakan kuburnya. Selepas daripada itu, Nabi bagi tahu, aku berbicara dengan wanita tu. Kita tak boleh kata sebab kita tak tahu perkara gaib. Nabi tak tahu, tapi Allah ilham dan wahyu kepadanya, itu lain. Nabi kata, aku tanya perempuan ni, apakah amalan yang paling baik? Dia kata, bersih masjid. Para ulama menganggap bahawa khidmat kepada masjid itu baik, kerana sesuai dengan perempuan tersebut, tuanya, uzurnya, dalam keadaan tak berapa kaya, itulah sumbangan yang dia boleh bagi untuk masjid. Kalau kita, mungkin kita bagi RM5 atau RM10 atau mengikut kemampuan kita yang lain, dan atau benda lain. Tengok tuan-tuan, masing-masing akan cuba nak jadi beri manfaat kepada manusia. Dan banyak sejarah menunjukkan mereka beri manfaat ni kesannya cukup besar dalam Islam. Sebagai contoh, ada seorang yang dia ini luar biasa. Nama dia Amatul Aziz bin Ja'far bin Abi Ja'far Al-Mansur. Siapa dia? Dia ini cucu kepada pengasas Khilafah Abbasiyah, Abu Ja'far Al-Mansur. Dia ini, atuk dia yang jadi khalifah suka main dengan dia. Main, kurang dia budak kecil, main. Allah jadi kira puteri raja lah, comel, kulitnya putih dan cantik. Dengan sebab putih dan cantiknya, maka dia dinamakan dengan Az-Zubaidah. Zubaidah ini akhirnya bila dia remaja dan dia besar, dia jadi anak dara lah, telah dipinang oleh Harun Ar-Rashid. Harun Ar-Rashid dengan Zubaidah ni lebih kurang sepupu. Tapi Allah beri kepada Zubaidah ni beberapa kelebihan yang luar biasa. Pertama, dia kaya. Kedua, dia cerdik. Ketiga, dia penyair. Sohor orang penyair. Keempat, dia sastrawan. Kelima, dia orang yang amat dermawan. Keenam, dia orang yang up to date, orang yang ikut zaman moden, comel, kaya, pakaiannya smart, orang hebat. Inilah Zubaidah. Zubaidah ini mengikut ceritanya, dia ni seorang yang ada pemikiran yang tegas. Suaminya sayang kat dia, tapi kadang-kadang bergaduh.
Sebab dia punya pemikiran dia. Dia ada satu istana yang cantik, yang berada dekat dengan tebing sebelah barat Sungai Dijlah. Sungai Dijlah ni antara sungai yang terpanjang di dunia. Selain daripada Nil, Furat, Dijlah. Adalah Amazon, adalah Yangtze, adalah Mississippi. Tapi salah satunya Sungai Dijlah. Dia panjang pada Sungai Pahang, panjang pada Sungai Rejang, panjang lagi lah. Istana dia tu cantik. Istana dia tu dinamakan Darul Qarar. Negeri yang kekal, stabil. Dia punya istana dia ni pula, dia hiasi istana dia dalam kebun dan taman bunga. Wah, ialah istana Dr. Spek. Hebat. Saya pergi ke Turki bulan lepas. Saya tengok istana, saya masuk istana Topkapi dekat dengan Istanbul. Masya Allah, besar, letih nak berjalan. Zaman Osmaniyah. Sekarang jadi muzium. Menarik dalam tu, macam-macam. Termasuklah pakaian Rasulullah SAW, pedang Rasulullah SAW, macam-macam ada. Baik. Istana dia ni pula dia hias nanti. Dia ni pakaian dia ni dia suka 3-4 warna. Warna merah, warna kuning, warna hijau dan warna biru. Jadi berwarna-warni ya. Cantik. Dan ramai orang-orang yang tailor ni ataupun tukang jahit ni berminat nak ambil. Sebab di kasut dia tu letak permata-permata. Baju dia pun macam tu. Ialah permaisuri tuan-tuan. Cantik orangnya. Hebat. Dia kaya. Dia ada duit. Apa kisah? Yang masalahnya tak berapa kaya. Itu tak bolehnya. Dan dia ada semangat yang baik. Yang ni kita tak mampu buat. Dia ada hamba-hamba perempuan lebih kurang dalam 100 orang. Kerjanya adalah menghafal Quran, baca Quran. Ingat semua. Menariknya, dia buat jadual di istana dia daripada pagi sampai petang, sampai malam, sampai esokkan hari. Gilir, setiap orang akan baca lebih kurang 10 juzuk seorang. Dan sekali baca tu ramai-ramai tu jadi khatam sentiasa. Bunyi macam orang ngaji tu jadi berong. Macam kita kata kadawiyin nahli. Bunyi lebah yang sedang gitu ngamah ngaji. Hebat dia punya. Dia kaji semua. Satu orang. Tiap hari, tiap waktu pusing. Hak ni kena time pagi, hak ni waktu time. Bagilah berapa shift tu, 10 ke, 11 ke. Kau anda fikir ke? Hebat. Takdir Allah. Satu hari dia bersama dengan suaminya pergi haji. Dia tinggal di mana? Dia tinggal di Baghdad. Jadi nak pergi haji daripada Baghdad tu kena jalan. Naik kenderaan dia raja naik. Tahun yang dia pergi tu tahun kemarau. Tempat air kosong ni susah. Dalam perjalanan dia pergi tu dia tengok orang yang menganga kehausan, susah. Akhirnya sudah berjalan sampai ke Mekah. Jauh tuan-tuan, mungkin 10 hari, 15 hari, 20 hari baru sampai. Tapi keluarga diraja tak ada kisahlah. Makanan stok banyak. Akhirnya sampai di Arafah dengan Mina yang buat wukuf dan bermabit. Masa tu
Orang boleh bawa air daripada Mekah, air Zam-Zam ke apa, masa tu nilainya mereka kata nak bagi apa-apa pun tak nak air je. Mana, aku nak bagi selina, tak payah, air je. Semua jawab air je. Bila dia tengok periknya ummah seperti itu, apa yang dia buat? Dia pun balik. Selepas haji selesai, dia pergi Madinah, dia pun balik ke negeri dia. Pulang. Bila pulang, dia panggil pakar-pakar dia panggil pembina-pembina dia, yang tukang bina-binaan. Dia kata, aku nak kamu bina empangan air dan tempat-tempat strategi air jalan ke kota Mekah, terutamanya di Mekah di mana ada air. Sebab musim haji tak ada orang minum air payung. Maka mereka pun buatlah. Mereka buat dalam 2-3 perkara lah. Satu, perjalanan ke Mekah sama ada daripada Baghdad ataupun daripada Kufah, adanya tempat orang panggil mudah cari air. Mana ada oasis, mana ada wadi, pergi. Kedua, dia akan pergi sampai ke Mekah. Di Mekah tu dia tengok kawasan, nombor satu sekali, dia perintahkan supaya didalamkan lagi telaga Zam-Zam. Itu satu. Kedua, dia tengok punca air tu, dia boleh buat air itu daripada apa nama ni, bekas lah dia buat air. Dia buat air ni daripada apa ni, air ni daripada gunung, daripada bukit. Dekat Taif tu ada bukit tinggi, ada tempat air, mata air. Dia gabung dua daripada mata air, dia letak dalam satu ampangan, dia buat macam bertangga-tangga, tekak, ada yang dalam, ada ni. Akhirnya projek yang cukup hebat itu selesai. Bila selesai, tuan-tuan, ramai orang dapat manfaat. Jemaah haji senyum semua, sebab air boleh makan, boleh minum, boleh sedar lah, boleh mandi, boleh basuh tubuh, gini-gini. Di Mekah tak ada lah isu air. Kemudian Zubaidah ni, Allah jadi dia ni hebat, bukan sekadar tu. Jalan daripada Madinah, daripada Baghdad sampai ke Mekah ni, ada tempat-tempat air. Cuma yang paling besar sekali dekat dengan Mekah. Hak tu besar situ sebab target jemaah haji untuk beri minum kepada jemaah haji di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, bahkan di Mekah. Hasil perbuatan dia itu, telaga dia, empangan tu dipanggil sebagai Ainuz Zubaidah, mata air Zubaidah. Ambil sempena nama dia. Mengikut pandangan Ibnul Mubarak, dia kata, ni seorang ulama besar. Ibnul Mubarak cerita, dia tidur, dia mimpi. Dia mimpi Permaisuri Az-Zubaidah. Lalu dia kata, apa yang Allah buat kepada kamu? Kata dia, Allah Subhanahu Wa Taala muliakan aku, alhamdulillah, dengan sebab telaga itu. Empangan dia buat, manfaat. Macam mana kedudukan Ahmad? Oh, dia kata Ahmad baru bertemu dengan kami, sekarang dia menuju di atas ke tempat jauh lebih tinggi. Kenapa? Kerana dia mempertahankan isu kalimah Al-Quran itu kitab Allah yang kadim, bukan makhluk. Lepas tu dia pun tengok lagi, kenapa nampak muka awak kekuningan ni sebahagian? Oh, dia kata ni percikan daripada apa yang terkena kepada saya
kerana ditanam di kawasan ni seorang yang berpahaman pelik yang mengatakan Quran makhluk, iaitu Bishr Al-Muraisi. Kisah ini disebut oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya tentang mimpi yang berlaku kepada Abdullah ibn Al-Mubarak. Dalam satu riwayat yang lain dikatakan Zubaidah ini sendiri bermimpi. Satu malam dia tidur, dia bermimpi. Mimpi dia pelik. Dia mimpi dia berzina. Dan peliknya ramai lelaki zina dengan dia. Bagi dia aib lah. Dia orang baik. Dia orang salihah. Macam mana pula. Jadi dia bersedap-sedap hati. Zaman tu mengikut setengah riwayat lah. Saya kena tahqiq lebih dalam lagi lah. Ada seorang pentadbir mimpi yang terkenal. Namanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ni dia meninggal tahun 110 Hijrah. Ibnu Sirin rahimahullah ni dia di antara di kalangan tabi'in yang paling handal takbir mimpi. Bahkan seorang ulama sayyidut tabi'in zamannya Al-Hasanul Basri pernah mimpi dan minta Ibnu Sirin takbir mimpi tu. Hak tu saya tak nak cerita, tapi saya nak cerita bab Zubaidah ini. Dia pun hantar wakil perempuan, khadam dia. Kamu royak, kamu mimpi ni, kamu tanya Syekh, jangan sebut nama aku, malu aku, aib. Mu kena janji ya. Jadi kawan ni pun pergilah temu tuan guru, saya mimpi. Dia mimpi ni dalam Islam boleh takbir, tapi orang yang bijak, alim, soleh, takut pada Allah. Bukan pakai takbir begitu, tak boleh. Kami ada buat satu buku tajuknya Takbir Mimpi. Panjang cerita. Nabi takbir mimpi, Abu Bakar takbir mimpi, Umar takbir mimpi. Dan di kalangan tabi'in namanya Ibnu Sirin. Bila orang ni pun datang cerita kepada Ibnu Sirin. Ibnu Sirin tengok perempuan ni, tapi tengok orang bijak. Ibnu Sirin tu kata, mimpi ni bukan kamu, mu jangan temberang. Tak, saya jangan cakap betul. Balik lapor kepada Zubaidah. Zubaidah kata, kalau tahap tu mu kena royak lah, aku mimpi. Siapa? Permaisuri Harun Ar-Rashid. Tuan-tuan, akhirnya permaisuri akhirnya diceritakan. Kata Ibnu Sirin, kalau Zubaidah bermimpi, benar. Bagi tahu kepada dia, itu pertanda bahawa kamu adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada manusia. Pelik kan mimpi tu, kepatut zina ni tak molek benar lah. Tengok, orang dapat manfaat daripada kamu dengan banyaknya. Itu hebat je. Dia guna duit dia khas untuk nak buat. Sebanyak lebih kurang dalam 170,000 dinar. 170,000 dinar masa tu nilainya lebih kurang dalam lebih daripada 59 ataupun dekat 60 kilogram emas sekarang. Kalau kita kira pula dengan nilai sekarang ni, lebih kurang kalau saya kira tadi hampir 1.8 bilion ringgit Malaysia. Kos. Dan dia guna nafkahnya yang khas
Mana peribadi, bukan orang lain. Hebat tak dia punya? Hebat. Jasa dia buat itu berlarutan sampai 1,200 tahun dapat dimanfaatkan oleh jemaah haji. Maknanya baru tinggalnya lebih kurang dalam 100,5 tahun baru. Sebab ada dah cara lain-lain ambil juga, tapi tak banyak macam sekarang, macam dulu. Banyak tuan-tuan. Dan pernah berlaku pada zaman kerajaan Osmaniyah. Masa itu seorang khalifah namanya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan Sulaiman Al-Qanuni ni sampai berita menyatakan empangan Ainuz Zubaidah rosak. Jadi macam mana? Dia pun hantar surat Wakil Qadi Mekah Abdul Baqi Syekh, Wakil Gubernur Mekah dan Wakil Gubernur Jeddah supaya bersidang untuk nak nilai berapa kerosakan untuk bina. Mereka nilai, mereka kata lebih kurang dalam 50,000 dinar. Lebih kurang. Miskah. Hantar surat. Bila ini berlaku, Khalifah tengok, Khalifah kata yang ini kita kena babitkan secara besar-besaran. Projek baiki saja. Maka dia lantik Gubernur Mesir. Gubernur Mesir namanya Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim ni bila dah dilantik Gubernur Mesir ni, Gubernur Mesir ni pun mulalah kerah beribu-ribu daripada Mesir, daripada Yaman, daripada Mekah sendiri, daripada tempat lain ni pergi. Sama ada tukang gali, sama ada tukang bina, sama ada beberapa tukang buat. Dengan target berapa puluh ribu. Rupa-rupanya masalah kerosakan yang parah. Dia bina hampir 10 tahun. Tak cukup, minta tambahan 500,000. Asal ingat 50,000 je, tak tambah. 100,000 masa nak pergi tambah tu tergelang kapal duit. Tapi dia tetap optimis buat. Masa tu juga anaknya mati. Kemudian 2 orang anaknya mati. Dia tetap buat juga. Ramai yang mati, dia tetap buat juga. Akhirnya dia sendiri mati. Dia ambil alih oleh Gubernur Jeddah. Gubernur Jeddah mati juga. Ambil alih orang lain. Siapa tahap tu nak buat? Kenapa? Kerana manfaat. Tapi nak ceritanya betapa hebatnya Zubaidah. Sampai kerajaan Arab Saudi. Pada zaman pemerintahan yang pertama mereka, Al-Malik Abdul Aziz buat satu kementerian khas untuk settlekan masalah ni. Artinya ceritanya adalah cerita yang cukup besar. Saya ingat kita beri laluan azan sekejap, lepas tu kita sambung semua. Silakan.
Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya minta izin saya masa 10 minit lagi, 15 minit boleh? Itu kisah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat atau paling banyak memberi manfaat kepada orang ramai. Kita ambil yang kedua pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebut khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Dan untuk pengetahuan kamu semua, aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Aku siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Daripada situ kita faham, orang yang paling baik di kalangan kita adalah orang yang paling baik dengan keluarga. Maka Nabi zahirkan. Dan ini cabaran pada kita. Dalam majlis ni, ramai-ramai, siapa berani declare saya orang yang paling baik dengan keluarga saya? Saya sendiri tak berani. Walaupun kita taklah jahat sangat, bukanlah. Tapi kita tak berani. Sebab kita tahu terlalu banyak kelemahan-kelemahan kita. Mungkin kita baik dengan isteri, tapi dengan anak-anak kita, kita abaikan. Orang ada 5 orang anak. Siapa yang boleh bercakap dengan anak dia setiap hari lebih pada 20 minit? Tak ada. Senyap je. Dia sibuk dengan handset, kita sibuk dengan handset. Dia duk main WhatsApp, kita duk main WhatsApp. Dia main game, kita duk tengok WhatsApp. Itu yang biasa berlaku. Tak ada hubungan. Sekarang ni nak cari satu keluarga yang boleh makan bersama tengah hari ke, malam ke, payah. Masing-masing jenis fast food. Makanan segera. Hak ni makan sendiri, hak ni gini-gini. Hubungan tu kurang dah. Sepatutnya yang ini yang kita kena. Sepatut macam tu. Kita tengok anak-anak kita. Kita suruh tak semayang. Kita ajak tak semayang. Kita semayang bersama ke tidak? Kita berjemaah ke tidak? Kalau makam tinggi, malam-malam semayang tahajud ke tidak bersama anak-anak, isteri? Ini dia. Perkara-perkara seperti ini, inilah yang menjadikan kita ni terbaik dengan keluarga. Sekarang kita tengok berapa ramai berlaku pengabaian suami terhadap isteri. Nafkah. Berapa ramai kita tengok mereka entengkan banyak perkara. Jiwa tu tidak tenang. Jiwa itu tak senang. Ini semua realiti yang berlaku yang kadang-kadang kita susah. Nabi, Baitun Nabawi, rumah tangga Nabi, kita tengok bahagia, tuan-tuan. Tenang. Elok. Nampak sifat-sifat Nabi yang baik itu. Jadi di sini juga cabaran yang kedua, Nabi zahirkan dan Nabi nak suruh kita buat macam tu. Tapi apa yang berlaku sekarang? Warna-warna luka hati, emosi rosak, pendirian lemah, suasana macam-macam. Jadi dengan sebab itu, saya katakan, alangkah baiknya jika sekiranya kita semua dapat pastikan untuk jadikan diri kita ini sebagai orang-orang yang terbaik. Buat tuan-tuan,
Dengan anak, isteri kita tengok tanggungjawab. Nombor satu, kalau kita tengok macam mana kita nak jadikan keluarga kita. Kita budayakan keluarga kita minat kepada sirah Nabi sebagai petunjuk. Saya nyatakan dalam garis masa hayat Rasulullah SAW. Daripada dia lahir sampai dia wafat, umurnya 63 tahun 4 hari. Rasulullah SAW dia ajar kita, dia sebut, saya sebut dalam buku hadis 40 yang jadi kontroversi baru ni. Pengarang ni bukan calang-calang, orang yang luar biasa. Imamun Nawawi rahimahullah patut buat ajar di sini. Saya nak syarah ni pun ambil masa 20 tahun. Ni lama, satu buku yang paling lama saya syarah lah. Kita tengok Nabi nak ajar keluarga kita ni supaya jinak baca Quran. Saya sebut Al-Quranul Karim ti hafazan. Ada satu kisah dalam buku ni, cerita seorang anak yang luar biasa hafazannya Al-Quran. Orang Mesir. Selepas dia tamat khatam Quran, mak dia suruh dia pergi belajar di masjid dengan seorang tuan guru agar dia dapat betul dan tasahih bacaan yang mana tak berapa tepat. Tuan guru ni pun terima, sebagaimana adab budak belajar alif beta, surah muqaddam dulu. Suruh baca Fatihah, fasih. Suruh baca kulhu, fasih. Suruh baca wadduha, fasih. Suruh baca wassamai wattariq, fasih. Suruh baca an-naba amma yatasaalun, fasih. Iza syamsu kuwirat, fasih. Suruh baca Yasin, fasih. Suruh baca Dukhan, fasih. Awak ni macam mana mari ni? Dia kata, saya khatam dah. Terkejut kawan ni. Dah khatam dah, mari apa? Mak saya suruh saya betul dengan tuan guru. Dia kata, panggil bapak. Esok bapak pun datang. Bapak dia datang ni kagak tuan-tuan. Pakai seluar jeans, singlet. Relax berada. Orang moden. Jadi bila tengok macam tu, tok guru ni confused. Betul ke anak? Dia kata, saya bapak dia. Cuma tok guru, saya nak bagi tahu, saya ni tak pandai hipokrit. Memang saya ni ginilah. Jadi tok guru ni jadi pening. Macam mana pula anak nampak bagus baca Quran, hafal Quran gini-gini. Tok guru ni jawab, bapak ni jawab. Dia kata, sebenarnya bukan saya. Isteri saya. Isteri saya ni duduk rumah, dia akan tandingkan anak dia ngapal Quran semua. Kalau nak masak esak, masak apa? Anak ni kata masak ni, hak ni kata ni. Dia kata siapa boleh khatam baca Quran, boleh tamat hafal banyak ni, mak akan ikut dia. Dia akan buat macam tu. Jadi anak-anak saya semua hafaz Quran. Tengok. Hebat. Hafaz Al-Quran. Saya sebut dalam buku tip hafazan Quran. Luar biasa. Ni keluarga. Dalam keluarga kita macam mana pula dari segi hubungan dengan ibadat kita? Nabi ajar banyak doa. Saya sebut inilah doa aku. Hidup ni tuan-tuan, sehebat mana kita pun jangan lupa doa. Sesusah mana pun jangan lupa doa. Sesenang mana pun jangan lupa doa. Sepakir mana pun jangan lupa doa. Doa aja. Senang kita doa, susah kita doa, okey kita doa, KO kita doa.
Dan poin yang paling penting juga, kita nak jadi keluarga kita baik, diri kita baik, kita bersedekah. Saya sebut dalam keajaiban sedekah. Keajaiban sedekah ni, Allah, besar pahala tuan-tuan sedekah. Bukan sekadar di dunia, tapi di akhirat. Nabi sebut malaikat doa kepada orang yang bersedekah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang berinfak tu ganti, berilah kepada orang yang kedekut itu kehilangan. Begitu juga kita kena tahu, kita ni bekerja dengan masa. Kita tak tahu bila kita mati. Jadi kita buat yang terbaik. Tengok Zubaidah tadi, permaisuri Zubaidah, berapa banyak orang minum air dapat pahala daripada dia. Dia dunia dia okey, akhirat lagilah okey. Ini hebat. Jadi masa kena jaga tuan-tuan. Saya sebut masa pelihara lah. Ambil betul-betul masa. Masa kita sekali je. Kalau 3 kali tak apa. Sekali ni je. Mati habis ya. Tak ada dah nak sesal. Sebagaimana kata orang yang dalam nazak, Lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah. Alangkah baiknya wahai Tuhan kalau kamu paspungkan umur aku sikit masa, aku nak sedekah. Tak boleh. Ambil. Anak saya seorang, umur 22 tahun mati. Saya abadikan dalam buku Salam Terakhir. Bukan tua, muda. Tahu pun lewat, kanser. Jadi kita ni Allah bagi sihat, boleh datang masjid, teruskan. Gunakan masa sebaik mungkin. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan tema sebaik-baik manusia, Rasulullah SAW, dan dia juga sebut sebaik-baik manusia kepada kita semua. Sebaik-baik manusia sama ada memberi manfaat, sebaik-baik manusia sama ada jaga keluarga, sebaik-baik manusia sama ada belajar Quran dan mengajar Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di kalangan kamu orang yang belajar Quran dan mengajar kepada orang ramai. Sekadar itu, mohon maaf bahasa yang saya guna tidak sesuai. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, alimna ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma anjil mustada'afina minal mu'minin. Allahumma anjil mustada'afina minal mu'minin. Allahumma anjil mustada'afina minal mu'minin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.